Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahmi Izzuddin bin Ismail Shah daripada Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk Etika dan Peradaban di Tanah Melayu pada masa era kolonial. Pengenalan. Kuasa penjajah telah memperkenalkan pendekatan yang buruk seperti tipu muslihat, monopoli dan penindasan dalam mengembangkan kuasa di alam Melayu. Bagi sesetengah sarjana seperti Abdul Rahman Embong dan Syed Muhammad Khairuddin Al-Junaid, era kolonial dianggap sebagai globalisasi gelombang kedua, berlaku dengan kedatangan pelbagai kuasa penjajah yang bersifat menindas, yang membahagikan dunia kepada dunia dan kawasan tanah jajahan, merosakkan demografi penduduk pribumi dengan datangnya bangsa imigran asing, serta lahirnya ilmu orientalis yang menyebar adi kelemahan bangsa dijajah yang kekal sehingga kini. Kolonialisme. Kolonialisme merupakan pertapakan kuasa asing, pemerintahan sebuah kuasa luar ke atas golongan bawahan. Kolonialisme juga disifatkan kepada negara penjajah yang menguasai dan mendominasi politik dan ekonomi negara koloni, menyebabkan ketidakseimbangan kaum dan kebudayaan. Kini saya ingin menerangkan kolonialisme di tanah Melayu. Kolonialisme di tanah Melayu bermula sejak abad ke-16 hingga abad yang ke-20, iaitu bermula tahun 1511 hingga 1957. Kedudukan tanah Melayu yang strategik dan merupakan laluan persinggahan laut menjadikan nilai komersilnya sangat tinggi yang menarik perhatian penjajah untuk menjadikan tanah Melayu sebagai pusat perdagangan. Antara kuasa-kuasa besar yang pernah menjajah tanah Melayu ialah Portugis. Diteruskan dengan pertukaran kuasa penjajah kepada Belanda, British, Jepun dan berakhir dengan British pada tahun 1945 sebelum tanah Melayu diisytihar sebagai negara merdeka pada tahun 1957. Kini, saya ingin menerangkan kesan soal agama di tanah Melayu. Semasa penjajahan Portugis, agama Kristian diperkenalkan dan mengembang terutamanya di Melaka. Pendekatan penghapusan posisi Islam dapat dilihat dengan memperkenalkan konsep nation state berasaskan semangat asabiah sempit kepada sesuatu negeri bagi menggantikan semangat perpaduan ummah Islam. Pendekatan ini dapat dirujuk kepada dasar penjajah British dan Belanda yang begitu bimbangkan peranan haji dan pendidikan Islam di Timur Tengah yang pernah menjadi sebagai penggerak utama kepada jalinan ukhuwah Islam di rantau alam Melayu. Seterusnya, kemasukan buruh asing. Selepas kehadiran British, banyak tenaga buruh dan juga teknologi daripada negara luar telah dibawa masuk. Antara alasan mereka berbuat demikian kerana kaedah melombong yang diamalkan oleh masyarakat Melayu sangat mundur dan tidak menguntungkan. Kemasukan imigran Cina dan India untuk bekerja di tanah Melayu dibawa dan diperkenalkan oleh kerajaan British. Kepadatan imigran Cina diletakkan di kawasan pelombongan, manakala imigran India diletakkan di ladang-ladang. Masyarakat Melayu pula terus kekal di kawasan perkampungan. Kesimpulannya, kolonialisme merupakan tindakan menjajah sesebuah negara lain. Kolonialisme di tanah Melayu meningkatkan kesan yang negatif kerana sistem barat membawa kemajuan menyebabkan semua sistem yang bertentangan seperti sistem Melayu Islam dianggap sebagai ketinggalan zaman. Kolonialisme di tanah Melayu yang menyebabkan penguasaan raja dan orang Melayu terhadap ekonomi dan hasil bumi di tanah mereka sendiri merosot. Ini kerana selepas kedatangan imigran Cina dan kerjasama erat dengan Inggeris menjadikan kedua-dua kaum ini memonopoli hasil bumi serta ekonomi di tanah Melayu. Sementara Melayu terus dipingkirkan dan kekal dengan status quo-nya yang tinggal di pinggir bandar dan terus terbelakang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya ialah Sanjeev Kumar Selvaraju, Matrix 17 DUP 21F 2011 daripada kelas
DUP 1A. Maksud kolonialisme. Apa itu kolonial? Kolonial itu berarti penguasaan sebuah bangsa ke atas bangsa yang lain sama ada melalui politik, ekonomi, dan sosial. Contohnya antara negara yang pernah melakukan kolonialisme di tanah Melayu adalah negara British. Dasar kolonialisme yang dilakukan oleh negara British di Malaysia adalah satu dasar mengeksploitasi rakyat dan sumber daya sesuatu bangsa kepentingan negara induk iaitu British. Seterusnya, kemasukan imigran menjadi faktor berlakunya perubahan sosial dalam masyarakat kerana British mengamalkan pecah dan perintah di pentadbiran tanah Melayu, contohnya bagi melemahkan bumi putera dan memberi keutamaan kepada imigran malahan sekaligus memisahkan mereka daripada bumi putera. Dari segi pentadbiran tradisional, perubahan yang telah British laksanakan dalam sistem pentadbiran tanah Melayu melalui hak memungut cukai. Contohnya, di Perak, Birch ingin menguasai hak atau kuasa untuk memungut cukai daripada Sultan atau Pembesar Perak. Kesannya ini menyebabkan kuasa Sultan atau Pembesar tergugat. Seterusnya, British telah menghapuskan amalan amba abdi dalam sistem pentadbiran tanah Melayu. Contohnya ini di Perak, Birch cuba juga menghapuskan amalan menyimpan dan menggunakan amba abdi dalam kalangan masyarakat Melayu. Malahan ini beliau pernah memberikan perlindungan kepada beberapa amba hutang yang telah melahirkan diri ke rumahnya dan amba-amba tersebut terdiri daripada amba perempuan. Kesannya ini adalah tahun 1883 Hawke telah berjaya mengatasi masalah hamba abdi dalam masyarakat. Seterusnya, dari segi pendidikan. Pada tahun 1874, British telah memperkenalkan pendidikan di tanah Melayu. Pendidikan ini telah dibagikan mengikut struktur kaum terbesar di tanah Melayu. Contohnya sekolah Melayu pada zaman kolonial bersifat serba kekurangan kerana pihak British memahukan pendidikan orang Melayu hanya bersifat kekal, seperti dengan mengekalkan cara hidup yang serba kekurangan. British pada masa ini lebih mengutamakan kemajuan terhadap sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Terdapat kemajuan yang lebih baik pada sekolah Cina berbanding dengan sekolah orang Melayu. Sistem pendidikan orang India hampir sama dengan orang Cina, tetapi perbezaannya dengan menggunakan sistem aliran bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Seterusnya, pertempatan. Masyarakat di tanah Melayu terdiri daripada kaum yang berbeza iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga kaum ini tidak mengasimilasikan budaya antara satu sama lain. Dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum ini hidup terpisah antara satu sama lain. Dengan ini, dasar ini juga British telah menentukan peranan dan kawasan setiap kaum bagi memastikan tidak berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya, bagi orang Melayu tinggal di kawasan kampung, orang India tinggal di ladang, getah dan orang Cina tinggal di kawasan bandar. Akhirnya kesimpulannya, kesan daripada penjajahan ini telah memberi impak positif dan negatif pada tanah Melayu. British telah memperkenalkan sistem pentadbir baharu sehingga kuasa-kuasa raja Melayu tergugat dan mengakibatkan sistem pentadbiran tradisional terhapus. Pada zaman era kolonial ini, British juga membawa perubahan kepada tanah Melayu. Dari segi pendapatan pula berlakunya jurang ketidakseimbangan ekonomi. Inilah rujukan yang saya diperolehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarina Sisi Hanisha binti Syaharuddin. Nombor kad matrik 17 di B21F 2025. Saya dari kumpulan 9 yang membentangkan tajuk etika dan peradaban
di tanah Melayu pada masa era kolonial. Pengenalan permulaan kolonialisme British ke tanah Melayu bermula dengan kejatuhan Pulau Pinang ke tangan British. Kolonialisme merupakan satu bentuk pemerintahan ke atas sesebuah wilayah atau negeri lain, atau satu usaha untuk mendapatkan sesebuah wilayah melalui cara paksaan. Kolonialisme telah memberi kesan negatif pada struktur sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan, iaitu terkandung dalam aspek politik dan sosial. Masa pemerintahan raja dan pembesar adalah terhad. Struktur masyarakat tradisional Melayu sebelum kedatangan British adalah dalam bentuk sistem feudalisme. Feudalisme merupakan sistem ekonomi, politik dan sosial. Masyarakat feudal terikat dengan sistem feudalisme kerana mereka sangat memerlukan perlindungan. Kesan dan contoh kolonialisme British. British telah menyebabkan raja kehilangan kuasa. Contohnya, semasa pemerintahan kolonial, raja-raja Melayu telah dipaksa mengikut nasihat para pegawai British dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. British juga telah menyebabkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat Melayu. Contohnya, kolonial British mengamalkan corak pergaulan bebas di antara jantina. Sedangkan masyarakat tradisional Melayu yang beragama Islam, hal pergaulan amat sensitif. Pengenalan sistem residen. Sistem residen merupakan satu sistem pentadbiran secara tidak langsung kerajaan British di tanah Melayu. Mengikut sistem residen, residen ialah seorang pegawai British yang dilantik sebagai penasihat sultan dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Pelaksanaan sistem residen menyebabkan berlakunya perubahan dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Pengenalan sistem residen di Perak. Wakil British iaitu Hadlow telah berjaya mengekalkan sistem feudal masyarakat tradisional Melayu. Para pembesar masih menjalankan hasil kutipan cukai dalam bentuk tunai. Namun, hasilnya mereka diberi gaji atau allowance. Pengenalan sistem residen di Pahang. British berjaya menempatkan JB Raja sebagai residen British yang pertama di negeri Pahang. Kemudian, British bertindak menghapuskan sistem perhambaan dan telah memberi kesan kepada golongan kaya yang mempunyai hamba kerana hamba di Pahang berfungsi untuk membantu melaksanakan pekerjaan. Kesan dan pengenalan sistem residen. Sistem residen menyebabkan berlakunya perubahan dalam aspek politik di Perak. Selain aspek politik, sistem residen juga membawa perubahan dalam aspek ekonomi dan sosial. Contoh pengenalan sistem residen. Sebagai contoh bagi politik, pentadbiran British mewujudkan keamanan dan ketenteraman demi menjamin keutuhan dan kelancaran pentadbirannya. Pengenalan sistem residen juga membawa perubahan dan kemajuan dalam aspek ekonomi dan negeri-negeri Melayu. Pembangunan ekonomi berkembang pesat kerana residen bertanggungjawab memajukan sumber ekonomi seperti perusahaan biji timah dan pertanian. Dari segi sosial pula, perkembangan bandar-bandar baru seperti Ipoh, Kuala Lumpur dan sebagainya. Penutup. Secara umumnya, kedatangan British telah melemahkan kuasa sultan dan pembesar. Sistem residen yang diperkenalkan oleh British telah membawa perubahan dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Melalui penguasaan politik yang kuat terhadap raja-raja Melayu, British berjaya menarik sokongan masyarakat agar menumpukan kesetiaan kepada British. Kesannya, kolonialisme berlaku perubahan secara radikal selepas kedatangan British. Ini ialah
sumber rujukan yang saya perolehi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Yasmin Alia binti Nur Faisal, nombor matrik 17 DUP 21F 2032. Saya ingin membentangkan tentang etika dan peradaban di Tanah Melayu pada masa era kolonial. Pengenalan, seperti yang kita tahu, zaman kolonial adalah zaman negara yang dijajah oleh British. Kolonial atau bermaksud sebagai penjajah merupakan satu dasar atau amalan oleh sesebuah negara untuk meluaskan penguasaannya ke atas sesebuah negara yang lain. Bagi pendapat J.A. Hobson, kolonialisme berlaku sekiranya sesuatu bangsa atau negeri mengembangkan kuasa dan mempengaruhinya melalui penghijrahan rakyatnya kepada sesuatu kawasan atau penjajah baru di seberang laut yang belum diterokai atau diduduki orang lain. Pertanian. Masyarakat Melayu pada zaman penjajah British adalah berasaskan pengeluaran pertanian seperti getah. Pokok getah berasal daripada Brazil. Sir Henry Wickham berjaya membawa sejumlah biji getah ke England. Di tanah Melayu pula, sebanyak 9 batang anak getah mula ditanam oleh Sir Hang Low di halaman kediamannya di Kuala Kangsar. Justru, getah menjadi tanaman yang ideal bagi memenuhi keperluan Eropah. Seterusnya, pelumbungan. Pada zaman kolonial, pelumbungan emas sudah mula dijalankan oleh orang Cina pada tahun 1880 di Sungai Segama. Emas ini juga didapati di sepanjang tebing Sungai Sarawak dan tempat ini telah menarik pelumbung Cina kerana lumbung Sabas tidak lagi mendatangkan hasil. Tetapi, emas tidak begitu banyak ditemui dengan pelumbungan yang tidak teratur. Pada tahun 1890-an, syarikat Borneo memperkenalkan alat-alat melumbung yang moden dan telah membuka lumbung sendiri di bawah 2 tahun kemudian. Pada tahun ini juga, emas dilumbung secara komersial di Raub Pahang yang diusahakan oleh syarikat dari Australia. Keadaan ini telah memberi peluang kepada industri pelumbungan emas dan mencapai kemuncaknya selepas 20 tahun berikutnya. Pesan kepada orang Melayu, British telah mengamalkan pecah dan perintah bagi memudahkan pentadbiran mereka di tanah Melayu. Pecah dan perintah adalah satu kaedah imperialisme penjajah Eropah yang digunakan di tanah jajahan untuk melemahkan Bumiputera dan memberikan keutamaan kepada kaum imigran dan sekaligus memisahkan mereka daripada penduduk Bumiputera. Tahukah anda, orang Melayu disisihkan dari corak kegiatan ekonomi komersial yang diwujudkan walaupun tidak ditindas secara kekerasan. Kesimpulan, jika dilihat dasar penjajahan atau peluasan kuasa British di tanah Melayu, secara tidak langsung telah mempertingkatkan sektor ekonomi penjajah. Pelbagai industri baru diperkenalkan seperti industri emas dan industri getah. Ekoran daripada ini juga, pada abad ke-20 turut berkembangnya industri pertanian, pelumbungan dan perdagangan. Saya akhiri dengan sumber rujukan yang tertera di skrin. Terima kasih. Saya binti Muhammad Rahmi, nombor kad matrik ialah 17 UP 21F 2031. Tajuk saya pada pembentaran kali ini ialah etika dan peradaban di tanah Melayu pada masa era kolonial. Tujuan kolonial kuasa asing adalah kerana kepentingan ekonomi disebabkan tanah Melayu pada masa itu sangat kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, hasil hutan dan sebagainya. Selain kepentingan ekonomi, wujudnya persaingan antara kuasa-kuasa besar di Eropah untuk mencari perdagangan dengan negara-negara di timur. Kebanyakan koloni yang dijajah kaya dengan bahan mentah
dan sumber pertanian, contohnya negara-negara di Asia Tenggara. Keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah ekoran berlakunya revolusi perindustrian di Eropah. Tanah Melayu merupakan antara beberapa buah negara yang telah dijajah oleh kuasa asing. Antara kuasa asing yang pernah menjajah Tanah Melayu adalah seperti Portugis, Belanda dan British. Tetapi British adalah antara kuasa yang paling lama menjajah di Tanah Melayu. Kedatangan British bermula dengan Perjanjian Campo pada Januari 1874 yang menjadi titik permulaan perhubungan formal antara pihak kolonial British dan negara-negara lain. Cara penjajahan British meninggalkan kesan penjajahan secara langsung dalam politik, ekonomi dan sosial, tidak terkecuali bidang pendidikan. Seterusnya, pengangkutan jalan darat. Infrastruktur turut berkembang pesat semasa zaman British. Walaupun kemudahan ini banyak dibina demi kepentingan ekonomi mereka, namun turut memberikan kepentingan kepada masyarakat tempatan. Kemudahan yang dibina seperti jalan-jalan raya dan kereta api, pejabat pos dan banyak lagi. Kolonial British turut membawa pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu, walaupun tidak berlaku secara menyeluruh. Kemasukan pengaruh Inggeris pada pertengahan abad ke-19 telah mengubah sistem pengangkutan awam menjadi lebih baik. Sesuai dengan sistem ekonomi kapitalis, usaha penting yang dijalankan ialah membina infrastruktur yang dapat mewujudkan satu sistem perhubungan bagi menghubungkan semua pusat perusahaan biji timah dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat pengekspor hasil-hasil biji timah. Selain dari itu, pihak kolonial juga membina infrastruktur bagi menghubungkan kawasan pengeluaran dengan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Tanah Melayu. Seterusnya, pengangkutan mulai pada tahun 1885, sistem pengangkutan kereta api dibina yang menghubungkan hampir ke semua pusat perusahaan biji timah di Semenanjung dan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Selat Melaka, iaitu dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Klang, Seremban ke Port Dickson, Ipoh ke Teluk Anson dan Taiping ke Port Webb. Hal ini sekaligus telah meningkatkan sistem kemudahan awam secara keseluruhannya. Kemudahan pengangkutan telah membangunkan sektor ekonomi hingga membawa kepada bertambah bilangan bandar baru yang menjadi pusat pentadbiran, politik, perdagangan dan perusahaan seperti di Kuala Lumpur, Melaka, Ipoh, Pulau Pinang, Seremban dan juga Kuching, Sarawak. Pada tahun 1875, jalan di laut sejauh 13 batu telah dibina. Beberapa tahun selepas itu, jalan yang menghubungkan Matang dan juga Taiping, Kemuting serta seberang perai dibina. Pembinaan jalan raya dipertingkatkan pada tahun 1911, iaitu jalan raya dari seberang perai ke Melaka telah siap dibina. Pada tahun 1980, jalan raya menghubungkan Perlis ke Singapura telah disiapkan dan sekaligus mempercepatkan perjalanan di pantai barat. Kemudahan sistem perhubungan yang diwujudkan oleh British telah memberikan keselesaan kepada masyarakat walaupun pada awalnya kewujudan kemudahan adalah demi kepentingan ekonomi pihak British. Berikut ialah gambar landasan kereta api. Seterusnya ialah pengangkutan jalan air. Pada zaman penjajahan British, pengangkutan air melalui sungai dan pelabuhan adalah sangat penting. Tongkang dan kapal susur pantai digunakan untuk mengangkut bekalan makanan, jentera dan juga buruh. Kapal bot digunakan untuk membawa hasil seperti biji timah dan getah ke negara penjajah. Kemasukan buruh asing dari India dan China melalui pengangkutan air. Pihak British telah membuka beberapa buah pelabuhan seperti Pelabuhan Pulau Pinang, Port Swettenham dan Pelabuhan Labuan. Pelabuhan ini menjadi pusat untuk mengimport barang-barangan seperti perkakas kilang. Berikut
gambar pengangkutan cermin air seperti kapal wap dan juga tongkang. Komunikasi dan perhubungan awal. Penjajah British juga telah memulakan perhubungan awal melalui pos dan juga telegram. Jabatan Perkhidmatan Pos yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1862 di negeri-negeri Selat yang beribu pejabat di Pulau Pinang. Perkhidmatan pos ini diperkembang dan melibatkan pengangkutan surat khabar, perfilman perniagaan, buku sas dan juga kemudahan insurans. Perkembangan telegraf selari dengan perkembangan landasan kereta api. Sistem telegraf yang pertama digunakan di Perak pada tahun 1876. Perkhidmatan ini penting dalam pentadbiran dan penguasaan penjajahan negeri-negeri lain. Pada peringkat awal, sistem telegraf ini dibina untuk menjaga kepentingan pihak British di kawasan perlombongan di Perak dan juga Selangor, selain membolehkan maklumat dan arahan dari pusat pentadbiran Jepun di Singapura disampaikan dengan cepat ke pusat pentadbiran di tanah Melayu. Di Malaysia, perkhidmatan telefon mula diperkenalkan di negeri-negeri Selat pada tahun 1886. Pada masa itu, telefon digunakan untuk tujuan keselamatan dan dipasang untuk menghubungkan pihak polis. Kemudian penggunaannya berkembang untuk tujuan pentadbiran, digunakan peniaga, pemodal dan pengusaha estet yang memerlukan maklumat dengan cepat. Seterusnya ialah gambar komunikasi dan perhubungan awal seperti telegraf dan juga telefon. Peradaban pada era kolonial. Cara pemakaian. Kaum lelaki baju labuh berpola dengan kain sarung atau pakaian kot atau juga kemeja. Perempuan memakai kain sarung batik dan baju kebaya pendek. Kemudian rumusan. Seterusnya, kolonialisme di tanah Melayu sememangnya telah mendatangkan kesan terhadap pentadbiran tiga raja-raja Melayu. Peranan institusi istana dan pembesar Oxford setelah British memperkenalkan sistem residen. Sistem residen telah menggantikan peranan raja sebagai ketua pentadbiran negeri, penguasa dalam bidang ekonomi dan terhapusnya kuasa ketenteraan yang sebelum ini dimiliki raja. Hal ini sekaligus telah menerapkan sistem feudal dan kuasa mutlak sultan sebagai raja di negeri-negeri tanah Melayu. Penguasaan raja dan orang Melayu terhadap ekonomi dan hasil bumi di tanah mereka sendiri turut merosot setelah kedatangan British. Kolonialisme British sememangnya berdaya mengubah hampir 100% sosiopolitik Melayu di tanah Melayu mengikut acuan Barat.